Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih memilih kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti kebiasaan, TV1, Berita RTM dan juga di penstreaman secara dalam talian. Banyak yang akan kita bincangkan dan juga kita bawakan bersama anda selama 2 jam kita bersiaran pagi ini. Sehingga pukul 10 kita juga sebenarnya ingin dengarkan bagaimana pengalaman anda setakat ini mengunjungi Bazar Ramadan, bagaimana pengalaman mendapatkan makanan untuk juadah berbuka. Dan sekarang juga menarik, ada juga rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam yang juga sama-sama cuba untuk melakukan ibadah berpuasa. Barangkali untuk kesihatan juga merapatkan hubungan komuniti untuk merasai kemeriahan dan juga bagaimana banyaknya manfaat berpuasa. Tapi sebelum itu, kita juga ingin bawakan apa antara tajuk-tajuk utama yang mendapat perhatian kami. Dan kita pasti juga jadual yang sangat padat untuk Yang Berhormat Perdana Menteri yang baru sahaja menamatkan lawatan rasmi beliau selama sehari di Kemboja, dan lawatan tersebut disifatkan sebagai berjaya untuk memperkukuhkan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Okey, dan ini merupakan antara siri lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri selepas ke beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, Singapura dan juga Brunei untuk melengkapkan rangka lawatannya, memperkukuhkan hubungan bilateral, hubungan luar antara Malaysia dan juga negara-negara anggota ASEAN. Tidak kurang juga beberapa hari yang lalu juga baru pulang dari Arab Saudi. Jadi ini perkara yang penting untuk kita melihat bagaimana lawatan ini akan menghasilkan hubungan diplomatik yang lebih kukuh dan juga hubungan ekonomi yang lebih baik untuk kemampanan negara. Dan setiap negara itu ada potensinya sendiri, dan apa yang terhasil dari perbincangan di Kemboja termasuklah kerjasama komunikasi dengan syarikat Axiata dan juga mengembangkan sektor buluh tempatan sebenarnya. Bagaimana ini juga boleh dalam satu usaha ke arah ESG untuk mengurangkan penggunaan kayu dan barangkali menggunakan buluh sebagai alternatif. Jadi kita tunggukan saja apa antara susulan perjanjian nanti, tapi juga lebih kepada aspek kejayaan. 12 lagi mangsa sedikit penipuan kerja di Kemboja yang berjaya diselamatkan dalam lawatan kali ini. Okey, ini adalah antara isu kemanusiaan yang mana tular baru-baru ini, dan juga isu ini diselesaikan dengan kara segera kerana aspirasi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menguruskan pembebasan dan juga memastikan agar sindiket ini tidak berleluasa. Sebelum ini, banyak laporan akhbar, media tempatan dan juga antarabangsa melaporkan berkenaan tentang sindiket pekerjaan di Kemboja yang menjadikan rakyat Malaysia sebagai mangsa dan juga tikus makmalnya untuk bereksperimen dengan tujuan bagi hubungan ataupun memperdagangkan manusia. Dan dengan pertemuan bersama dengan Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Datuk Elden Hussaini Muhammad Hashim, yang juga memperiharkan bahawasanya ia adalah suatu kejayaan buat Malaysia dan juga Kemboja dalam membebaskan kesemua 12 individu itu yang berada dalam senarai nama yang dilaporkan hilang. Dari semasa ke semasa, insya-Allah pihak Kedutaan Besar Malaysia ke Kemboja dan juga pihak Wisma Putra akan memastikan agar perkara ini akan dapat direalisasikan dan juga diselesaikan dengan segera. Dan juga berkait dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja, juga berkenan Raja Kemboja, Raja Norodom Sihamoni berkenan menerima menghadap Perdana Menteri sempena lawatan rasminya, dan menerusi hantaran di laman media sosial juga, Perdana Menteri juga telah maklumkan bahawa beliau telah menyampaikan hasrat kerajaan Malaysia untuk terus memperkukuhkan jalinan hubungan yang terjalin sejak 66 tahun yang lalu. Apa yang penting adalah hubungan ini bukan saja melibatkan hubungan diplomatik, tetapi juga melibatkan hubungan monarki dan juga institusi diraja. Kita sedia maklum kedua-dua negara mempunyai institusi monarki masing-masing. Jadi ini adalah memperihalkan berkenaan tentang memastikan agar perubahan kerajaan terbaru ini tidak menjejaskan hubungan institusi monarki dan juga institusi diplomatik. Seterusnya di portal Berita RTM di ruangan Instagram, Yang Berhormat Perdana Menteri juga mengumumkan pelaburan penting baru diumumkan semasa lawatan ke China, yang mana jelas Perdana Menteri pengumuman itu akan dibuat sempena lawatan rasmi 3 hari beliau ke China bermula esok, dan kerajaan di bawah pentadbirannya akan terus memastikan ekonomi negara akan terus berkembang. Semua aspek berkaitan prasarana, infrastruktur dan insentif perlu terus diperkasa selain memberi tumpuan kepada aspek pendigitalan. Dan juga kenapa kita sebutkan berikan sedikit pengenalan tentang Bazar Ramadan di awal pembukaan siaran tadi. Kalau boleh kita kongsikan, Mail juga ya, bagaimana Bazar Ramadan Rahmah yang dijalankan ataupun merupakan satu inisiatif terbaru oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata inisiatif ini dilaksanakan di 38
lokasi. Dalam pada itu juga, kata beliau, pihaknya telah menerima 99 aduan, 20 kes. Untuk ini antara usaha berterusan untuk memastikan dalam kemeriahan ataupun banyaknya bazar Ramadan yang dibuka untuk sama-sama peniaga dan para pelanggan memastikan ekosistem perniagaan yang memenangi kedua-dua pihak dan bagaimana situasi bazar Ramadan ini boleh diperbaiki lagi untuk masyarakat Malaysia. Okey, persoalannya apakah kualiti penyediaan dan juga penghasilan makanan di bazar Ramadan itu setanding dengan harganya? Itu mungkin kita akan ajukan dan juga kita akan langsungkan pada pagi ini di Selamat Pagi Malaysia. Persoalan dan juga perbualan kita berkenaan tentang bazar Ramadan ini yang menjadi isu yang banyak dibincangkan oleh masyarakat di media sosial. Kita nak berehat seketika. Dan kembali selepas ini, teruskan bersama kami.